Selamat sejahtera, saya Eva Fiorina Francis dari Fakulti Business Management dari kos Operation Management dan juga merupakan dari kelas CTU 552F. Dalam video ini, saya akan membentangkan tugasan saya dalam subjek CTU 552. Tugasan ini merupakan kajian tentang syaitan yang terdapat dalam metafizik. Kumpulan saya, iaitu kumpulan 8, telah memilih tajuk konsep kejahatan daripada perspektif ahli falsafah. Mungkin ada yang tertanya, adakah konsep kejahatan ini sama dengan konsep syaitan? Untuk pengetahuan semua, syaitan ini bukanlah makhluk, tetapi syaitan ini adalah sifat makhluk yang menyeru pada keburukan dari kalangan jin atau manusia. Hal ini kerana jin dan manusia merupakan ejen iblis yang menyesatkan manusia. Dalam kajian kami ini adalah lebih kepada ejen manusia yang menyesatkan manusia itu sendiri ataupun manusia-manusia yang lain. Bagi tajuk individu pula, saya telah memilih tajuk konsep kejahatan daripada perspektif Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan tokoh utama dalam falsafah moden dan beliau juga telah mengkaji tentang kejahatan manusia. Menurut Kant, manusia itu adalah jahat secara semula jadi, di mana dia percaya bahawa manusia ini mendorong dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan tanpa didorong oleh apa-apa makhluk seperti syaitan dan apa. Menurut Kant bahawa setiap orang adalah baik dan jahat. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melakukan kejahatan, tetapi dapat diselamatkan jika seseorang itu mempunyai kehendak moral yang baik. Semua orang adalah jahat, tidak kira tempat atau masa. Manusia adalah bebas dan tidak memerlukan makhluk lain dalam melakukan kejahatan, tetapi hanya dengan dirinya sendiri. Menurut Kant, untuk memahami kejahatan tidak perlu untuk menggunakan spekulasi teori, metafizik, atau agama. Hyung-Min Cho, Kant on Radical Evil, menerangkan tafsiran Kant tentang sifat kejahatan adalah kesan daripada kuasa kebebasan membuat pilihan yang terdapat dalam karya Kant, iaitu religion within the boundaries of mere reason. Manusia jahat merupakan kesan daripada pilihan bebas. Hyung-Min Cho menjelaskan tentang pilihan, kebebasan, dan pilihan yang salah. Kejahatan seseorang adalah bergantung dengan upaya orang itu untuk membuat pilihan, sama ada pilihan yang salah atau betul. Pilihan yang salah akan membuatkan seseorang itu jahat, manakala pilihan yang betul menjadikan seseorang itu melakukan kebaikan. Tambahan lagi, manusia yang jahat adalah kerana dia gagal dalam menggunakan kuasa kebebasan membuat pilihan. Oleh itu, kita sebagai manusia adalah bebas dalam menentukan atau memilih sesuatu tindakan yang jahat atau baik. Seperti dalam pandangan Kant, semua orang mempunyai kecenderungan tidak kira baik atau jahat. Kejahatan juga mempunyai asal-usulnya. Kant mengatakan bahawa kejahatan hanya boleh berasal dari kejahatan moral, iaitu bukan hanya dari batasan sifat kita. Selain itu, asal-usul kejahatan moral pada manusia berlaku melalui penyebaran oleh generasi kita sendiri, iaitu datang daripada ibu bapa kita sendiri. Ini bermaksud bahawa kejahatan ini tidak sepenuhnya bermula dari diri kita sendiri, tetapi dari kejahatan moral dan penyebaran melalui generasi kita. Generasi kita bukan sahaja daripada ibu bapa, tetapi juga daripada seluruh keluarga kita atau saudara terdekat. Sesuatu tindakan jahat itu dinilai sebagai asal kehendak manusia, walaupun manusia dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu. Ini bermaksud jika sesuatu kehendak manusia itu jahat, maka tindakan itu adalah jahat. Dan sebaliknya pula, jika kehendak manusia itu baik, maka sesuatu tindakan itu juga baik. Di mana menurut Hyung-Min Cho, kuasa pilihan dan niat bekerja pada masa yang sama dan memerlukan antara satu sama lain. Seseorang itu akan memilih sesuatu tindakan melihat daripada tindakan tersebut munasabah atau tidak. Seterusnya, pilihan itu dianggap munasabah jika ia berkait dengan undang-undang moral.
Dan jika ia berkait dengan undang-undang moral, maka seseorang itu boleh meneruskan niat tersebut kerana ia dianggap menggunakan kuasa pilihan dengan baik. Terdapat juga individu solusisme, iaitu individu yang bertindak dengan sendiri demi kepentingan diri sendiri. Selain itu, kan juga ada menyebut tentang khayalan moral, yang juga ciri kejahatan seseorang itu. Terdapat dua bentuk khayalan moral, iaitu menyukai undang-undang moral yang mementingkan diri kita sendiri dan pematuhan undang-undang moral untuk kesempurnaan moral kita. Seterusnya, kekejaman dan berputus asa adalah ciri manusia yang jahat menurut Kant. Ini merupakan teori Kant di mana dia sering mengatakan bahawa manusia melakukan kejahatan untuk kepentingan diri sendiri atau cinta diri. Akan tetapi, cinta diri ini lebih untuk kepada dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Akan tetapi, dalam tesis Kant on Radical Evil oleh Kyung Min Cho, kuasa dalam memilih boleh menjadi bebas hanya dengan kebaikan daripada niat seseorang. Oleh itu, manusia yang bersifat jahat kerana kegagalan dalam menggunakan kuasa kebebasan. Apabila kita melakukan kejahatan, sudah tentu kesan akan berlaku pada diri kita atau kepada orang lain yang membuatkan sesuatu situasi itu sangat rumit untuk dihadapi. Tindakan yang melanggar undang-undang moral dianggap jahat. Kesan daripada emosi ini membolehkan kita membuat sesuatu tindakan seperti mengambil dada yang merosakkan diri kita. Menurut Kant, kekejaman adalah ciri kejahatan seseorang di mana dilihat melalui penggunaan senjata nuklear yang akan merenggut banyak nyawa yang tidak bersalah. Akan tetapi, Kyung Min Cho menyatakan bahawa jika manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada ruang untuk kuasa pilihan itu dilakukan. Sebaik sahaja kita memiliki kecenderungan, semua tindakan individu tersebut dihadkan oleh kecenderungan tersebut dan tidak ada ruang bagi pilihan bebas dalam sesuatu situasi. Kant telah menjadikan Sula sebagai contoh yang mempunyai watak atau sifat yang jahat, di mana Sula ini merupakan general Rom pada masa dahulu. Seterusnya adalah sifat kotor. Sifat kotor adalah sifat yang mempunyai kekotoran di dalam hati, di mana membolehkan manusia melakukan kejahatan. Seterusnya adalah sifat kelemahan. Sifat kelemahan ini merupakan sifat yang ada pada semua manusia, di mana manusia sering jatuh dalam melakukan kejahatan kerana kelemahan hatinya atau iman. Selain itu adalah sifat penyelewengan. Menurut Kant, orang yang mempunyai sifat penyelewengan ini akan menunjukkan bentuk kejahatan yang tidak dilakukan oleh mana-mana manusia berbanding sifat kekotoran di dalam hati manusia. Memandangkan kuasa pilihan bebas ini mempunyai keupayaan, manusia boleh menggunakannya pada bila-bila masa apabila kita memilih sesuatu tindakan. Oleh itu, tiada alasan bagi manusia untuk tetap memilih tindakan yang baik kerana manusia mempunyai kuasa untuk bebas dalam membuat pilihan. Tahu bahawa terdapat cara-cara untuk kita mengatasi kejahatan. Antaranya adalah kebajikan. Kebajikan adalah kekuatan untuk mematuhi pedoman moral dalam menghadapi kecenderungan kita terhadap kejahatan. Masyarakat atau komuniti yang beretika juga dapat membantu dalam melawan kejahatan. Walaupun sesebuah prinsip moral sudah wujud, tetapi tidak dapat dalam membantu manusia untuk menghindari kejahatan. Masyarakat yang beretika ini dapat mendorong setiap individu untuk sentiasa melakukan hal-hal yang baik. Menurut Kyung Min Cho, undang-undang moral jika dipatuhi dengan baik dan diterapkan di dalam diri seseorang akan membuatkan orang tersebut melakukan perkara yang baik. Oleh itu, pentingnya undang-undang moral ini bagi manusia agar dapat mengelakkan diri daripada melakukan kejahatan. Kejahatan ini bukan sahaja tindakan yang menghancurkan individu tersebut, tetapi akan merosakkan orang di sekeliling individu itu. Seperti yang dikatakan oleh Kant, kejahatan ini berlaku tidak kira tempat dan masa.
serta kejahatan ini terletak pada dunia. Hal ini kerana disesatkan atau dirosakkan ini sama seperti manusia ketagih melakukan sesuatu kejahatan. Walaupun seseorang itu bebas untuk memilih sesuatu pilihan, tetapi pilihan yang jahat dianggap sebagai menyalahgunakan kuasa tersebut, kerana sifat jahat itu tidak secara moral. Kejahatan pada semua manusia membawa kepada kebahagiaan atau cinta diri manusia itu. Seterusnya, nafsu ini membawa kepada kepuasan diri manusia di mana manusia melakukannya kerana inginkan kebahagiaan diri. Matlamat kejahatan ini membawa manusia kepada cinta diri yang disebabkan tindakan jahat yang mereka lakukan. Atau istilah yang mudah difahami manusia yang pentingkan diri sendiri berbanding orang lain. Akan tetapi, individu yang gagal menggunakan kuasa kebebasan itu pada masa yang sama dianggap bahawa tidak mempunyai kebolehan. Oleh itu, kebolehan untuk menggunakan kuasa kebebasan adalah penting untuk sentiasa dilatih dalam diri manusia. Jika sebaliknya, seseorang itu akan sukar untuk mencapai kecenderungannya kepada kebaikan dan gagal dalam menggunakan kuasa kebebasan itu. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga akhir.